Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar. Jabatan Wakaf Zakat dan Haji, iaitu singkatannya dinamakan Jauhar. Terima kasih kepada Ketua Pengarah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar, iaitu yang dihormati, yang dimuliakan, yang dikasihi Datuk Selamat bin Paigo. Subhanallah, Masya Allah. Datuk Selamat bin Paigo merupakan majikan saya dahulu ketika saya bertugas di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Ketika itu Datuk Selamat bin Paigo seorang pengarah, sebagai pengarah di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi dari satu sudut saya rasa segan dan saya rasa terharu di atas kesudian menjemput saya bersama dengan jabatan yang sebenarnya salah satu peneraju yang menguruskan harta umat Islam, yang mewakili umat Islam untuk menjana ekonomi umat Islam sebagai salah satu cabang jihad di dalam agama kita. Selain daripada jihad di medan perang, jihad di medan ilmu, mereka ini adalah mereka yang berjihad di medan harta ataupun dalam menguruskan harta, dan semua ini adalah satu gabungan untuk kelangsungan kerja dakwah dan kerja amal, kerja pengurusan di peringkat negara dan sebagainya. Allahu Akbar. Seterusnya kepada Encik Hairul Anwar bin Muhammad, iaitu pengarah bahagian wakaf merangkap pemangku timbalan Ketua Pengarah Jauhar. Encik Ruzman bin Ramli, pengarah bahagian Baitumal. Cik Rosmina binti Cik Mat selaku pengarah bahagian pendidikan dan kerjasama antarabangsa. Subhanallah, terima kasih kepada pihak penganjur kita pada pagi yang barakah ini, iaitu Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya bersiaran langsung daripada Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah, kita boleh lihat ya sama-sama di belakang ini adalah kami mengambil sisi bucu ya. Di bucu boleh nampak deretan payung gegarsi, dan juga sebelah sini juga deretan payung gegarsi. Dan kepada siapa yang boleh sabar menunggu kan kuliah kita ni, waktu ni sebenarnya waktu yang sangat cantik. Subhanallah, kerana dalam beberapa minit sahaja lagi, insya-Allah, biasanya dalam pukul 6 semalam, dalam 6.10, 6 suku macam tu,
payung gergasi, payung indah di Masjid Nabawi ini akan dibuka. Jadi nanti tengah-tengah live tu sahabat-sahabat bolehlah sama-sama menyaksikan. Jadi alhamdulillah sebagaimana yang diaturkan, sebagaimana disusun jadual kuliah Riyadhus Salihin pagi jam 7, di sini jam 2 pagi. Dan bila adanya program-program yang telah lama disusun, kan, program-program daripada pihak penganjur yang telah dijemput, telah di booking, kan, telah pun kita persetujui, ada yang dah setahun dipersetujui, ada 6 bulan yang lepas, 3 bulan lepas, maka jadual umrah ini tidak menghalang program ini diteruskan. Bukanlah bila saya datang untuk umrah dan ziarah maka kita batalkan dan kita tangguhkan semua program. Tidak, kerana kita tahu jika ditangguhkan sukar juga untuk dapat tarikh yang baru. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat, jadi setiap hari ada kuliah tetap Riyadhus Salihin. Kemudian saya juga menerima dan meneruskan kuliah-kuliah jemputan. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat, masya-Allah, kita boleh lihat langit di Madinah dah mula dah mula bercahaya lah. Subhanallah, fajar mula menyingsing, kan, insya-Allah. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat, sama-sama kita mulakan dengan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, selawat dan juga salam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama ya muslimin muslimat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah sepatutnya kuliah kita bermula 10.30 hingga 11, 10.30 hingga, asalnya jadual 10.30 hingga 11.45 pagi. Maksudnya dalam sejam suku. Tapi kita dapat mulakan jam 11 kerana kami baru saja selesai menunaikan solat subuh. Subuh di sini dalam pukul 5 lebih. Tadi kalau di Malaysia dalam pukul 10 tadilah. Jadi biasalah solat subuh, kemudian ada solat jenazah, kan, masya-Allah, alhamdulillah muslimin muslimat. Jadi jika kita mula pukul 11, kita cuba habiskan pukul 12 hingga 12 suku Malaysia. Dia di sini sehingga pukul 7 suku di Madinah pukul 7 suku. Betul. Di Malaysia pukul 12 suku, insya-Allah. Tajuk yang diberikan berkaitan dengan bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, masya-Allah. Dan tajuk ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai model integriti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai model integriti. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat, kepada siapa yang baru masuk, boleh kita share perkongsian ini. Kehadiran setakat ini hampir 3,000 yang turut menonton sama, bersiar langsung daripada Madinah Al-Munawwarah, daripada pekarangan ataupun kita panggil koridor di Masjid Nabawi. Subhanallah. Penganjur majlis ilmu kita pada pagi ini iaitu Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar, yang merupakan ketua pengarah jabatan adalah Datuk Selamat bin Paigu. Terima kasih. Okey, muslimin muslimat, insya-Allah saya akan berkongsi terlebih dahulu overview
ataupun apakah poin-poin ataupun perkara penting yang bakal kita bincangkan. Yang pertama, definisi apa maksud integriti itu sendiri. Yang kedua, integriti menurut Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Yang ketiga, integriti pada sosok baginda Nabi SAW. Kita akan ceritakan, bawa beberapa kisah tentang nilai sifat integriti yang ada pada diri Rasulullah SAW. Manakala seterusnya kita akan bincangkan integriti dalam kalangan para sahabat. Seterusnya, orang yang bersungguh-sungguh mencari rizki yang halal, wajahnya ibarat bulan purnama. Seterusnya, kita akan menyentuh juga bekerja sebagai satu ibadah. Konsep bekerja melalui akronim amanah. Masya Allah, perkataan amanah tu kan. Seterusnya, kita akan tengoklah mentaati majikan terhadap perkara yang syarak, tekun dalam bekerja, kesan tidak amanah, doa memohon rezeki yang halal, dan doa dihindari daripada sifat khianat, lawan kepada integriti. Subhanallah, ini satu perbincangan yang sangat bagus. Muslimin muslimat, bahasa integriti itu kan bahasa moden, tetapi dalam sudut menurut Al-Quran dan juga hadis Nabi kita bakal bincangkan. Dan sifat integriti ataupun amanah kan asal pada perkataan amanah, yang memberikan keamanan kepada orang yang beri amanah, dan kita juga aman. Subhanallah, bagi orang yang khianat, orang yang tidak amanah, tidak menunaikan amanah, tidak melakukan tugas atau pekerja dengan sebaiknya, orang yang memberikan dia amanah juga dalam keadaan tidak tenang. Subhanallah. Contohlah dalam sebuah rumah tangga, seorang suami dia boleh tenang keluar pergi kerja. Kan seorang suami ni, ada seorang muslimat di sini ni, subhanallah, suaminya kerja di Saudi, oil and gas, kemudian datang ziarah, mungkin boleh, subhanallah, Masya Allah, Puan Syarifah, subhanallah, saya dapat jumpa pagi ni, beliau tahu bahawasanya saya sedang berada di Madinah, kemudian adalah lintasan hati doa untuk bertemu kan. Jadi Allah temukan kita di sini pagi ni. Jadi kerana insya-Allah suami Puan Syarifah tahu bahawa Puan Syarifah adalah seorang yang amanah, maka walaupun suami kerja di Arab Saudi, jauh jumpa berapa bulan sekali, tapi suami tenang sahaja bekerja di sini kerana tahu Puan seorang yang amanah, menjaga diri di Malaysia dan amanah menjaga anak-anak. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, itu satu contoh yang saya nak beri kita mudah faham. Perkataan amanah kan, ataupun dalam perbincangan kita iaitu pada tajuk integriti, perkataan amanah itu asal perkataan daripada amanah, iaitu aman, tenang. Kenapa Nabi SAW diberi gelaran Al-Amin, yang amanah, orang yang tenang? Kerana apabila seseorang itu amanah, cari yang dalam kelas memudahkan Ustazah. Cawan sana. Kerana apabila seseorang itu amanah, maka orang yang memberikan kepada dia amanah, dia akan rasa tenang. Dia tahu kalau orang ni diberi amanah, dia akan laksanakan. Orang ni kalau dia berjanji, dia akan tunaikan. Masya Allah. Begitu juga bila seorang suami keluar pergi bekerja, dia rasa tenang. Dia tak perlu telefon kerap. Yang awak dah buat apa? Sayang, anak-anak dah makan belum? Sayang, anak-anak dah mandi belum? Awak macam jadi seolahnya suami ni, saya makan kurma, sebenarnya rasa terlekat kurma kot. Tak apa, depan ni sediakan terus dalam gelas, dia payah keep minum dalam ni. Subhanallah, muslimin muslimat, bila kita menjadi orang yang amanah, kita orang yang memberikan ketenangan kepada orang yang beri amanah. Sama juga contohnya kami ni buat umrah kan, datang ke Makkah, datang ke Madinah. Kami mencari orang yang amanah untuk menjaga anak-anak kami. Bukan jaga setakat untuk makan minum, pakai, tetapi juga seseorang yang boleh menjaga amanah, boleh memastikan dari sudut amal ibadah anak-anak. Jadi adalah orang yang kami amanahkan supaya memastikan anak-anak kami ini solat di awal waktu, baca Al-Quran yang dirutinkan, baca amalan-amalan zikir, al-maksurat dan sebagainya. Jadi bila kita cari orang yang amanah, kita duduk di sini dalam keadaan tenang. Sebab itu orang yang amanah, dia sendiri akan tenang dan dia memberi ketenangan kepada orang lain. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey, itu sedikitlah. Masya Allah. Kita tengok sekejap ya, sama-sama. Kita ambil masa. Subhanallah. Minta maaf ya kita interrupt ni. Kita tengok, kita sama-sama saksikan secara langsung
payung gergasi terindah, terbesar di dunia dan terindah. Subhanallah, mula dibuka sekarang pukul berapa ya? Maksudnya mula dibuka 6 suku. Betul lah, tepat-tepat 6 suku. 6 suku waktu di sini. Masya Allah, sama-sama ucapkan kalimah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillah. Tunjuk juga jauh yang betul. Tidak. Tak apa. Sudah pergi sana. Sekejap lagi dia akan tegang, dia akan melengkung ke atas. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita mendoakan buat semua saudara, sahabat kita, kawan-kawan yang berada di Malaysia khususnya dan berada di mana saja yang sama-sama melihat. Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kalian semuanya hadir menjadi tetamu Allah di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk menunaikan haji dan umrah, untuk ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semoga Allah merahmati arkitek yang ditunjuk kat bucu tu. Arkitek yang mereka cipta dengan ilham yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Payung ni memang kalau ni jadi teduh lah kita yang di luar, ni koridor di luar kawasan ni. Masya Allah, Allahumma salli Muhammad. Okey meh. Okey, sambung. Saya ni bimbang ni kan, Datuk Selamat marah kan. Ini bekas bos saya ni. Masya Allah, tak marah. Sama-sama kan, kebetulannya kita buat live di pekarangan ni. Nanti sebelah sini pula akan buka. Dia macam selesai sebelah sini baru sebelah sana. Dia tak serentak. Macam tu. Masya Allah, alhamdulillah. Dah nampak payung gergasi. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, alhamdulillah kita akan teruskan. Kita akan bincang maksud integriti. Integriti, definisi integriti. Perkataan integriti ni berkembang daripada perkataan integer, iaitu daripada Latin, bahasa Latin yang bermaksud keseluruhan ataupun lengkap. Asal perkataan integriti iaitu integer. Menurut Islam, integriti boleh dikaitkan dengan istilah amanah dan juga sifat ihsan. Subhanallah, sifat amanah dan juga sifat ihsan, dua itulah. Bahkan perkataan amanah itu jauh lebih lengkap, jauh lebih sempurna dibandingkan dengan perkataan integriti itu sendiri. Subhanallah. Ada juga kehadiran Dr. Muhammad Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Izhar Arif. Sudah dah lah, Dr. Izhar pun tengok macam mana ni kan. Dr. Izhar, marilah keluar kot TV, kot telefon ni. Kan, keluar kot telefon. Sebab Dr. Izhar pun selalu masuk TV dan keluar TV. Kan, selalu masuk, so kot telefon kot boleh keluar, wallahualam kan. Subhanallah, agak-agak biasa Dr. Izhar tu kejap lagi tak ada lah tu ya. Agak-agak Dr. Izhar sibuk, ada urusan, Dr. Izhar pun pergi. Jadi doktor pun tak sempat tengok lah ceramah saya. Kan, doktor kan, ni bukan bukan halau ni ya doktor. Sudah dah lah. Okey, tak apa. Masya Allah, di hadapan saya ni ramai orang-orang soleh, orang-orang alim ni kan. Mohon teguran lah ya, salah dan silap. Masya Allah, Allahu Akbar. Lagi-lagi kalau nak bercakap dalam keadaan duduk di dalam ruang masjid kan, Masjid Nabawi pula. Jadi rasa amanah dan integriti dalam menyampaikan ilmu tu semakin tinggi. Muslimin muslimat, Masya Allah. Soalannya sedang di hadapan Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Allahu Akbar.
Okey, gitu kan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah, saya ulang lagi sekali. Perkataan integriti asal daripada sifat perkataan Latin yang bermaksud keseluruhan ataupun lengkap. Kalau menurut Islam, integriti boleh dikaitkan dengan kalimah, dengan istilah amanah dan juga ihsan. Subhanallah. Kita merujuk kepada satu hadis kudusi. Hadis Nabi SAW yang disebut, minta maaf, bukan hadis kudusi. Ia disebut sebagai hadis Jibril kerana situasinya ketika itu Nabi bersama dengan para sahabat. Kemudian datanglah seorang lelaki yang tidak dikenali. Namun pada dirinya, pada lelaki tersebut tidak ada tanda-tanda bermusafir. Tak ada tanda-tanda musafir. Kalau tak dikenali ni, kalau orang bukan orang Madinah, bukan orang Mekah, kan, sudah tentu ada pada dirinya, pada pakaiannya tanda-tanda musafir. Kan, mungkin kotor sikit ke dan sebagainya, tetapi dalam keadaan berpenampilan bersih, kemas, indah. Subhanallah. Jadi hadis ini menggambarkan ada seorang lelaki datang, kan, duduk berhadapan dengan Nabi SAW, lutut bertemu dengan lutut. Jadi para sahabat ni nampak pelik, dah lah tak pernah lihat, lepas tu tak nampak pula kesan musafir. Kemudian datang terus duduk, kan, bertemu lutut dengan Nabi SAW. Kemudian malaikat Jibril bertanyakan kepada Nabi Muhammad SAW beberapa soalan. Sebab itu hadis ini dinamakan hadis Jibril, kerana Jibril yang bertanya kepada Nabi SAW. Malaikat Jibril datang menyerupai seorang lelaki, bukan dengan rupanya yang asal. Allahu Akbar. Dan antara persoalan yang malaikat Jibril tanya ialah akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Okey. Sekarang ni sebelah sini pula. Kita layan sekejap. Kita tengok sekejap. Okey. Subhanallah. Okey. Bangunlah, baru nampak cantik. Kita raikannya. Nampak kan tak ke belakang bersusun panjang ni? Nampak kan bersusun panjang? Awak rendahkan sikit. Gitu. Subhanallah. Dia ada bunyi macam bunyi burung tau. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah. Ustaz. Itu kan nama apa? Tak ingat. Buka je. Wazifah, Satifah. Ada nama apa? Awak jangan duduk. Nanti Ustazah bangun. Jangan duduk. Tempat awak buah di lantai. Ada jumpa tak?
Ustaz. Sakifah. Sakifah kan? Ustaz, ada Ustaz tengok ada pintu sana kan dia buka. Ustaz pergi sana. Bukan. Ya. Oh, ini lagi dekat. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya ni kan ambil part hujung. Boleh nampak tak ada kawasan ada pokok. Dalam kawasan sini, sekitar Masjid Nabawi ni, kalau kita pusingkan, kita boleh nampak bangunan kan. Siapa yang dah lama tak datang boleh tahulah. Siapa tak pernah datang, memang keliling Masjid Nabawi adalah bangunan-bangunan hotel lah kebanyakannya. Subhanallah. Tapi dulu 2 tahun lepas masa saya datang, kat luar pagar Masjid Nabawi tu ada tanah, ada boleh laluan kereta, boleh laluan motor kan. Motor, laluan kenderaan dah tanah. Tapi sekarang semuanya telah dipasang tiles yang cantik. Kemudian tapi tempat tu masih dikekalkan. Boleh nampak kan? Tempat tu di luar tu, nanti kalau ni hujung ni nampak tak masih dikekalkan. Subhanallah. Tempat ini namanya subhanallah Saqifah Bani Sa'adah. Saqifah Bani Sa'adah. Nampak ya? Tetapi kalau dulu 2 tahun yang lepas masih boleh datang pergi ziarah. Boleh masuk ke dalam taman tu. Tapi sekarang telah dipagar dan ditutup rapi, tidak dibenarkan masuk. Itu ada peninggalan sejarah, tarikh sirahnya. Setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang diuruskan pemakaman oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di dalam Masjid Nabawi ni, dan pada waktu yang sama beberapa penduduk Ansar berkumpul di situ untuk membincang siapakah yang bakal menggantikan. Sebenarnya bukan bincang untuk bakal gantikan pemerintahan kan. Subhanallah. Ini apa yang saya nak cakap ni ada kaitan dengan tajuk kita, integriti amanah ya. Masya Allah. Muslimin muslimat, berapa orang Ansar terlebih dahulu berkumpul di situ untuk membicarakan siapa untuk jadi pemimpin yang menguruskan Madinah. Setelah itu datanglah kaum muhajirin di kalangan para sahabat. Kan beberapa orang sahabat yang terdekat, Sayyidina Umar kan, Sayyidina Abu Bakar, ada beberapa orang lagi sahabat pergi juga kepada perhimpunan tersebut. Maksudnya sekarang jadi bergabunglah perbincangan di antara Ansar dan juga muhajirin, penduduk tetap Madinah ataupun mereka yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kemudian subhanallah, di tempat itulah mereka asalnya nak bincang siapa yang menjadi pemimpin kota Madinah, tetapi akhirnya perbincangan pergi kepada siapa yang menggantikan Rasulullah dalam sistem khalifah, dalam untuk memerintah bukan sekadar Madinah tetapi kepada seluruh umat Islam yang kita tahu ketika itu telah tersebarnya Islam kepada seluasnya, kepada banyak benua, kepada banyak negara. Jadi akhirnya di situlah pada peringkat awal beberapa cadangan. Ada yang mencadangkan sekian, mencadangkan sahabat ini kan, berapa orang sahabat dicadangkan, dan akhirnya mereka sepakat mencadangkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diberi gelaran As-Siddiq, yang benar, yang sentiasa berkata benar, yang sentiasa apa yang dikatakan benar juga apa yang ada di dalam hatinya. Benar pada perkataan, benar pada hati, benar juga pada perbuatannya, dan dia sentiasa seiring benar itu mengikut syariat. Jadi subhanallah, sebagaimana kita tahu Rasulullah SAW dalam keadaan penat, dalam keadaan hampir sakarat, dalam keadaan penat, Rasulullah mengisyaratkan supaya Sayyidina Abu Bakar menggantikan baginda untuk menjadi imam. Subhanallah, itu antara isyarat Nabi SAW mengatakan bahawa setelah kewafatan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar lah orang yang pertama yang akan bergantikan dalam sistem khalifah, bukan menggantikan sebagai seorang Nabi, tetapi untuk menyambung perjuangan risalah Nabi SAW. Jadi dalam pemilihan dipanggil syura kan, syura para sahabat, perbincangan para sahabat. Bila syura ini di kalangan orang-orang yang soleh, di kalangan orang-orang yang amanah, di kalangan orang-orang yang amanah memilih di kalangan orang yang amanah juga.
Dan pemilihan ini bukan berdasarkan kebijaksanaan ataupun tahap pendidikan, tetapi pemilihan untuk memegang tapuk pemerintahan yang tertinggi ini diambil kira dari sudut sejauh mana amanah dengan agama Allah, sejauh mana amanah menjadi hamba Allah, sejauh mana amanah dengan memegang melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Okey. Jadi terus tunjuklah, sebab kan ada kaitan je dengan tajuk kita nanti. Kalau ada rezeki kan hujung-hujung tu, kalau saya rasa lama dah tu kan. Allahu Akbar. Kejap. Ini kan dah besar sangat ya. Sebenarnya tak adalah muka tu zoom habis nampak lubang-lubang tu kan. Masya-Allah, minta maaf. Okey. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, payung semua dah dibuka, lampu pun dia orang dah tutup. Jadi sekarang ni adalah cahaya yang original lah. Masya-Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, kita sambung kuliah kita. Kita ada masa berapa minit, kena tunjuk Ustazah jam ya. Okey, jadi kita ada masa lebih kurang 45 minit lagi. InsyaAllah kita sambung. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Hadis Jibril tadi yang kita sebutkan sebagai hadis Jibril tadi. Malaikat Jibril alaihi salam, Allahu Akbar, datang bertemu dengan Nabi dalam rupa seorang lelaki, lalu bertanyakan beberapa soalan. Antaranya, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Kemudian Nabi jawab, rukun Islam. Nabi jawablah rukun Islam. Kan, anta syahada an la ilaha illallah wa aqimus salah wa ita'iz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjul baitil haram wa tahajjul, dan menunaikan haji. Man istata'u alaihi sabila man istata'u ilaihi sabila alaihi sabila. Okey, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Jadi Nabi SAW menjawab rukun Islam. Setelah Nabi jawab, Malaikat Jibril pun jawab sah. Soalannya Malaikat Jibril mengiyakan. Sahabat lagi rasa pelik. Dia yang bertanya, dia yang mengiyakan. Subhanallah. Kemudian Malaikat Jibril bertanya pula, akhbirni anil iman, beritahu kepadaku tentang iman. Lalu Nabi SAW menjawab rukun iman. Jawablah rukun iman yang ada 6 tu kan, rukun iman kita belajar. Kemudian Malaikat Jibril bertanya pula, fa akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan. Lalu Nabi SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itulah jawapan Nabi SAW yang bermaksud, bila Malaikat Jibril tanya apa itu ihsan, Malaikat Jibril pun menjawab, Nabi Muhammad pun menjawab, ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah, sekiranya kamu tidak mampu membayangkan bahawa kamu melihat Allah, sesungguhnya fa innahu yarak, sesungguhnya dia, yakni Allah, sentiasa melihat kamu. Subhanallah. Kemudian Malaikat Jibril bertanya juga, fa akhbirni, beritahulah tentang kiamat. Subhanallah, bila berlakunya kiamat dan kiamat. Akhirnya Nabi SAW menjawab, sesungguhnya itu dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Soalannya, muslimin muslimat, di situ adalah proses Malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan dan menunjukkan kaedah, contoh dalam sistem kita menuntut ilmu kan, sistem kita belajar, kita mengaji dan sebagainya. Perlunya ada soal dan jawab. Subhanallah. Dan bagaimana kadang-kadang itu seorang guru kan, Malaikat Jibril umpama guru kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana bila bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW akan tilawah, akan bertadarus dengan Malaikat Jibril, membetulkan bacaan, tahsin bacaan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang sebagai seorang ibu ayah kan, bertanya soalan kepada anak bukan kerana ibu ayah tak tahu kan. Guru-guru bertanya soalan kepada anak murid bukan kerana tidak tahu. Kadang-kadang guru bertanya, guru juga yang mengesahkan, tapi bertanya dalam situasi sama-sama menuntut ilmu. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Kita pergi pula kepada definisi integriti menurut Islam. Integriti juga dimasukkan sebagai amanah. Kata amanah berasal pada perkataan bahasa Arab, amina yu'aminu amanatan.
Boleh tulis ya, siapa nak tulis nota, iaitu amina yu'aminu amanatan. Membawa maksud aman, terlindung. Aman, terlindung. Yu'aminu, mempercayakan. Amanatan, sesuatu yang dipercayakan. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan. Dari segi istilah, menurut Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, sekarang kita akan membacakan firman Allah yang ada kaitan dengan perkataan integriti. Tajuk kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai model integriti. Adakah integriti disebut di dalam Al-Quran? Mari kita merujuk subhanallah, muslimin muslimat, satu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah. Firman Allah yang bermaksud daripada surah An-Nisa ayat yang ke-58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita merujuk firman Allah ini, ia merupakan satu perintah, iaitu Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jika kita sebagai ibu ayah, kita amanah. Kita memegang amanah kepada siapa? Untuk kita sempurnakan dan sampaikan amanah kepada anak-anak. Siapa yang beri kita amanah tersebut? Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita amanah. Sebab itu anak-anak yang kita ada sekarang, betul, ia adalah satu anugerah. Tetapi perlu anugerah itu diuruskan dengan amanah. Jika anugerah itu kita tidak uruskan dengan amanah, ia menjadi satu musibah. Ia bukan jadi anugerah, ia menjadi satu musibah. Na'udzubillahi min zalik. Dan kita ketahui bahawasanya semua amanah asalnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Amanah, apa jua amanah yang kita pikul, sebagai bos besar ke, bos kedua ke, bos nombor satu ke, bos nombor tiga, bukan bos ke, sebagai pekerja biasa ke, pekerja bawahan ke, kita sebenarnya menerima amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, namun manusia menjadi perantaraan. Jadi kalaulah bos bagi arahan apa-apa, kita tak bolehlah kata saya arahan bos bukan wajib. Kita hanya wajib taat kepada perintah apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul, dia kata. Kan? Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Bos bukan Nabi, bos bukan Tuhan. Jadi kita tak wajib pun taat kepada arahan bos. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan ditanya akan kepimpinanmu. Subhanallah, hadis itu bersambung lagi. Kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kan, setiap pada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan ditanya akan kepimpinanmu. Seorang raja adalah pemimpin, akan ditanya akan kepimpinan. Seorang rakyat ataupun seorang hamba adalah pemimpin, akan ditanya akan kepimpinan. Nabi sebut hamba pun pemimpin walaupun dia tidak memiliki bahkan dirinya, kan, dia dimiliki oleh tuannya. Nabi sambung lagi sabdanya, seorang lelaki adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan seorang wanita adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Dia akan ditanya akan kepimpinannya. Jadi orang perempuan tak boleh cakap pemimpin rumah tangga awak bang, awak ketua rumah tangga, awak akan ditanya oleh Allah. Awak nak jawab apa dengan Allah besok? Awak dah lah tak didik saya, awak tak didik anak-anak, awak nak jawab apa? Saya yang didik anak. Tidak, muslimat sekalian, tidak. Subhanallah.
di dalam sebuah rumah tangga ataupun dalam komuniti atau apa pun, setiap orang mesti dia seorang pemimpin dan ditanya. Ustazah, saya bukan pemimpin, saya bukan majikan, saya staf biasa. Tetapi anda adalah pemimpin kepada diri sendiri. Anda adalah pemimpin, memimpin amanah, memegang amanah, tugas yang anda diberikan. Tugas yang diberikan kepada anda daripada orang atas. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, apa jua arahan daripada pihak-pihak atasan yang tidak bercanggah dengan agama, tidak bercanggah dengan Islam, tidak bercanggah dengan syariat, maka wajib dilaksanakan dalam fasa apa? Apabila kamu diberi amanah, antu'addul amanah, maka kamu perlu menunaikannya. Jadi berdosa ke tidak tunaikan amanah? Jawapannya berdosa. Apa yang kita dapat bila tunaikan amanah? Dapat pahala yang besar. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi apabila kita bertugas ataupun bekerja kan, subhanallah, Assalamualaikum. Apabila kita bertugas ataupun kita bekerja di mana-mana, Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita akan diberikan amanah mengikut position masing-masing. Maka hukum melaksanakan amanah tersebut adalah wajib. Dan jika kita tidak menunaikan amanah tersebut, mungkinlah jatuh dosa kecil bagi amanah-amanah yang kecil. Dan ia boleh jatuh pada dosa yang besar bila dalam perkara yang melibatkan sesuatu yang besar. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita boleh melihat satu hadis Nabi SAW. Subhanallah, tapi hadis ini tak ada terjemahan, boleh nampak ya? Bukan ni. Okey. Saya sebenarnya nak kaitkan perkataan integriti ni ataupun perkataan amanah ini. Saya nak kita tengok satu kisah. Ketika Nabi SAW, kita tahu waktu tu Nabi masih lagi remaja, tapi Nabi dah diberi gelaran Al-Amin. Subhanallah, seorang yang amanah. Saya sebutkan di awal tadi, orang yang amanah ni tuan-puan sekalian, kan amanah ni asal perkataan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Facebook. Naam. Instagram. Twitter. Masya Allah. Naam. Sah. Okey. Ta'ali. La. Okey. Guna. Sekejap. Ana بصور فيديو انت صور كلام شعورك كيف بعد كورونا بعد كورونا تتكلم عادي تتكلم انت ما شاء الله عادي ولكن انا اتكلم بالعربيه شويه قليل وانا الان انا في لايف صورت هناك ثلاثة حتى أنت كيف يعرف أنا أوكي سبحان الله إن شاء الله أنا أنا تسمعين فيه؟ نعم أنا لا هذه صورت لي قلت أنا جوت خير سبحان أنت الحين صورت فيديو عادي كاميرا عادي يتكلمين عادي Puan boleh? Ya, minta maaf muslimin. Ada yang nak temu ramah pula. Masya Allah. Bukan temu ramah, saya rasa macam InsyaAllah ba'din, insyaAllah. Naam. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, mohon maaf ya, Masya Allah. Itulah. Kita akan pergi kepada sosok Nabi SAW sebagai contoh kan integriti, sebagai contoh integriti. Sifat integriti Rasulullah SAW ketika peletakan Hajarul Aswad. Masya Allah. Rasulullah SAW terkenal dengan gelaran Al-Amin kan. Masa ni Rasulullah masih lagi di peringkat remaja. Diceritakan sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul, Imam Ibn Hisham menyebutkan dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah, sesungguhnya baginda Nabi SAW terkenal antara kaumnya sebelum dilantik menjadi Nabi SAW sebagai gelaran Al-Amin. Setiap ceritanya pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW.
ketika umur Rasulullah dan sebelum Rasulullah dilantik menjadi Nabi, berlaku satu banjir besar di Makkah Al-Mukarramah. Ketika ini Nabi belum hijrah lah, sebab belum dilantik menjadi Nabi. Berlaku banjir besar yang menyebabkan muslimin muslimat sekalian, yang menyebabkan batu Hajarul Aswad itu beralih. Lalu ketika itu setiap kabilah ini mereka saling bergaduh. Kan, mereka saling bergaduh menyatakan bahawasanya mereka lah kabilah yang paling mulia, yang paling terbaik, kabilah yang terpilih, kabilah yang sepatutnya mengangkat Hajarul Aswad untuk meletakkan kembali pada tempatnya. Subhanallah, muslimin muslimat, orang Arab ni kalau ada kabilah-kabilah ni, Masya Allah, mereka ni sanggup berbunuh tau. Mereka ni kekuatan asabiyah kabilah-kabilah, dan dengan putusan Nabi SAW lah, kabilah-kabilah yang sekian lama bermusuh, Masya Allah, Subhanallah. Come. Okay, sabir. Subhanallah, Masya Allah. Tak apa. Okay, sekejap. Sabir. Okay. Subhanallah, Alhamdulillah. Okay, Masya Allah. Jadi kabilah-kabilah ni, muslimin muslimat nikmati Allah sekalian, kabilah-kabilah orang Arab ya, Masya Allah. Dia datang, dia nak masuk juga. Okay. Subhanallah, kabilah-kabilah ni, mereka ni sebelum kedatangan Rasulullah SAW, yang ada yang dah bermusuh berpuluh tahun, ada yang beratus tahun, kan, ada yang bermusuh sampai sanggup membunuh dan sebagainya, Masya Allah. Jadi dengan perutusan Nabi, banyak kabilah yang boleh didamaikan, yang saling bergabung, yang saling berdamai atas nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam peristiwa tersebut kabilah-kabilah ni saling bergaduh, kan. Kabilah-kabilah utama, yang paling utama yang berada di Mekah, yang besar-besar ini menyatakan bahawasanya mereka lah yang paling layak, paling mulia, yang paling berhak untuk meletakkan kembali batu Hajarul Aswad itu pada tempatnya. Lalu bila dah makin bergaduh, mereka pun mula bincang. Mereka kata beginilah penyelesaian kita ni, sebab semua berebut, semua nak dan sebagainya. Mereka pun berbincang. Esok orang yang pertama masuk dalam kawasan Kaabah ini pada pagi besok, kan, mungkin sebaik waktu subuh ke ataupun sebelum subuh ke, kan, pagi besok orang yang pertama yang masuk dalam kawasan Kaabah ni, dalam kawasan ni, dialah yang akan menentukan siapa yang akan meletakkan batu Hajarul Aswad. Allahu Akbar. Lalu mereka pun menunggu-nunggulah, dalam keadaan mereka ini menyembunyikan diri, seolahnya begitulah, menunggu-nunggu siapakah orang pertama yang akan masuk. Subhanallah, ditakdirkan Allah dengan kehendak Allah yang qadir dan muqtadir, yang masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mereka melihat yang masuk adalah Nabi Muhammad, semua lega. Semua kabilah lega. Mungkinlah kalau orang lain masuk, mungkin mereka rasa sudah adalah dia ni masuk, mesti dia sokong kabilah ni. Kalau orang ni masuk, mungkin dia ni bias kabilah ni. Tapi bila mereka melihat yang masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu belum jadi Nabi, semua rasa tenang, semua rasa lega. Sebab apa? Mereka tahu bahawasanya Muhammad ini Al-Amin, orang yang amanah. Orang yang amanah sudah tentu akan memutuskan sesuatu dengan adil. Mereka tahu sudah tentu insya-Allah Muhammad ini akan mengadili dengan sebaiknya. Lalu apa yang Nabi Muhammad SAW buat? Nabi Muhammad meletakkan seolahnya kain ataupun yang dikatakan, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW melangkah menuju tempat penyimpanan hajat, membentangkan serban dan meletakkan batu tersebut di tengah-tengah kain serban. Kemudian begitulah ya, maksudnya meletakkan serban Nabi SAW, kemudian meletakkan batu di tengah-tengah serban, kemudian meminta kepada setiap kabilah untuk pegang pada penjuru-penjuru tu. Subhanallah. Jadi bijak, mereka tak terfikir untuk buat begitu. Nabi SAW dengan ilham yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, Allah ya alim, yang maha mengetahui, Allah ya hakim, yang maha bijaksana, Masya Allah, memberikan ilham kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghamparkan serban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Lalu diletakkan Hajarul Aswad di tengah.
Lalu Nabi menjemput setiap kabilah untuk memegang di hujung kain, dan mereka sama-sama mengangkat daripada tempat jatuhnya Hajarul Aswad itu. Maka dengan itu semua kabilah sangatlah senang, sangatlah berpuas hati, kerana mereka semua mendapat bahagian mengangkat Hajarul Aswad. Kalau sebelum tu mereka bergaduh siapa, tapi akhirnya semuanya dapat mengangkat Hajarul Aswad itu bersama-sama, dan dibawakan berdekatan dengan tempat diletakkan Hajarul Aswad tersebut. Lalu Rasulullah SAW dengan tangannya yang mulia meletakkan Hajarul Aswad tersebut. Subhanallah. Maka muslimin muslimat di mata Allah sekalian, sifat yang kita sebutkan tadi tu kan, sifat Al-Amin, sifat amanah ini, subhanallah, ia mendatangkan ketenangan kepada orang lain. Sekarang kita tanya pada diri kita. Contoh kan, di pejabat ni ada bos kan. Bos ni adalah orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin ramai. Contoh seperti Datuk Selamat Paigo kan, yang dihormati Datuk Selamat Paigo sekarang ni bos kepada Jauhar. Di dalam Jauhar ni ada pula banyak unit, ada pula banyak bahagian. Mungkin di bawah Datuk Selamat Paigo mungkin ada 500 orang staff, contoh yang 500 orang staff. Subhanallah, Allahu Akbar. Ia adalah satu amanah yang berat yang ditanggung oleh bos atas untuk memastikan staf di bawah ini menjalankan tugas. Dalam proses untuk memastikan tugas berjalan, maka arahan demi arahan diberikan. Subhanallah. Datuk Selamat bin Paigo akan dapat arahan daripada orang yang lebih atas lagi. Turun kepada Datuk Selamat. Kemudian turun lagi kepada pegawai-pegawai. Kemudian turun lagi. Subhanallah. Daripada mana sumber arahan itu? Subhanallah, muslimin muslimat. Ia hakikatnya datangnya arahan ataupun amanah itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia menjadi perantaraan. Contoh ya, kita kan, ada orang beri kita amanah supaya jaga selipar dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Nak masuk Masjid Nabawi ni kan, selipar tu kan kita akan masuk dalam beg. Sama juga Masjidil Haram, masuk dalam plastik ataupun beg, lepas tu kita pun bawa, betul kan? Tetapi tadi bila kami nak masuk tadi tu, sebab kami ada bawa beg tu ada macam-macam barang. Subhanallah, beg tu kan ada barang live lah, apalah. Kami nak solat subuh, nak masuk Masjid Nabawi. Lalu yang jaga pintu tu, muslim yang jaga pintu, wallahualam kan, bila dia tengok kita ada banyak barang, dia pun kata tak apa, dia suruh letak di satu sudut belakang tiang pintu nak masuk tu. Dia kata tak apa, bagi pada saya, biar saya yang pegang amanah ni. Saya jaga beg kamu ni. Kan, jaga beg. Saya pula terlupa nak bawa plastik untuk letak kasut apa semua. Jadi orang kata risiko tinggi sebab jemaah ramai kan. Lepas tu kami tinggal saja, dalam beg tu ada lebih kurang 5-6 telefon kan, sebab telefon yang kita buat live backup, alat-alat live semua ada kan. Boleh je nak bawa masuk, tapi dia nampak kita berat, dia benarkan je masuk. Tapi dia kata kamu letak saja di sini, saya akan jaga. Dia kata saya akan jaga, kamu letak saja di sebalik tiang ni, pintu masuk dalam Masjid Nabawi. Lepas tu kita ni kan, bila tengok wanita ini, subhanallah, kita melihat dan kita merasakan dia orang yang amanah kan. Dia cakap pun dalam keadaan yang bersungguh-sungguh, seorang yang amanah. Dan kami bertiga ni yang nak masuk tak rasa curiga kan. Sebab itu orang yang amanah ni, dia akan memberikan keamanan kepada orang lain. Kita akan rasa tenang dengan dia yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia berpesan, dia kata, selepas kamu solat, kamu terus keluar. InsyaAllah kalau kamu terus keluar, saya masih ada untuk jaga beg kamu ni. Macam itulah, sebab dia adalah pengawal di situ. Dia kata kalau kamu lambat, seolahnya dia ni dah berpindah, dah kena pergi berjaga tempat lain macam tu kan. Jadi Masya Allah, muslimin muslimat, lepas solat memang kami kena terus keluar. Sebab apa? Ada live ni lah. Dan kami dapati beliau pun ada kan, jaga. Subhanallah, kami ambil semuanya selamat. Selipar kasut kami pun semuanya selamat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kadang-kadang muslimin muslimat, kita ni contoh diberi amanah oleh siapa? Oleh anak kita. Contoh kan, anak kita kata, Umi ada nak tanya soalan, tapi Umi jangan bagi tahu siapa-siapa. Sebab apa? Sarah malulah soalan ni, ataupun ada rahsia. Kalau kita fikir yang beri amanah pada kita tu anak kita kan, kita pun nak berceritalah pada ayah dia kan. Anak kita fikir, alah, anak kita kot, kita nak cakap pun benda tu pada suami kita. Tapi bila kita fikir, amanah tu memanglah datang daripada anak, tapi hakikatnya amanah itu datangnya daripada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Maksudnya perantaraan adalah anak. Bila kita fikirkan amanah wajib kita jaga, wajib kita pelihara, wajib kita tunaikan, maka muslimin muslimat kita akan jaga. Bila anak kita kata amanah ni Umi jangan cerita dekat Abi. Amanah ni, subhanallah, kita pun kata, ya Umi amanah. Tapi Umi tabligh juga. Tiba-tiba kan, amanah tabligh. Umi menyampaikan juga, Umi kena sampaikan pada Abi. Tak. Tu salah tu, tabligh ni menyampaikan dakwah. Masya Allah. Kita kata, ya Umi amanah, Umi akan jaga. Maka kita kena jaga. Sebab perjanjian kita itu bukan hanya dengan anak, tapi perjanjian kita dengan Allah. Kan, untuk menjadi seorang yang amanah, yang menilai kita amanah atau tidak Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi sebab itu, kita jangan melihat kepada orang yang memberi amanah, tapi lihatlah kepada siapa yang akan kita bentangkan amanah tersebut. Yang akan menilai dan yang akan berikan pahala ataupun dosa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Sebab itu orang-orang yang diberikan amanah oleh bos dia kan, walaupun bos dia tak masuk, bos kata okey, saya 1 minggu ni tak ada ni dekat pejabat ya, saya 1 minggu tak masuk, saya ada urusan outstation, kamu semua buat kerja lah ya. Subhanallah, muslimin muslimat nikmati Allah sekalian. Kami kan inilah kalau kita boleh kaitkan, bukan nak bagi tahu kami ni bagus ya, muslimin muslimat. Bila kami sekarang ni buka syarikat kan, syarikat Hijrah SAF Sinan Berhad, kemudian ada syarikat ternak, kemudian ada NGO dan sebagainya. Staff ada lebih kurang 100 orang, lebih sebenarnya 100 orang staff. Bila kita sebut majikan ni, saya suami dengan Ustaz Azmi sebagai majikan ni keluar dan tinggalkan staff dalam 2 minggu, bagaimana kita ni nak memastikan semua tugas yang banyak, tugas yang perlu segera dilaksanakan dengan amanah oleh siapa? Oleh staf-staf yang kita tinggalkan. Adakah staf-staf kata, hore seronok lah Ustazah, tak ada. Hore lah bos tak ada. Wow, kita pun boleh kerja dengan relax sikit, tenang sikit. Subhanallah. Bila saya nak pergi kan, ketua-ketua ni, ketua unit, kemudian kita kata pengurus kan, pembantu kita menyebutkan, Ustazah segera balik Ustazah, saya bimbang tak boleh tunaikan amanah yang Ustazah bagi. Sebelum kita pergi meeting, tinggalkan amanah yang perlu diselesaikan dalam tempoh 2 hari dah, tempoh seminggu 2 minggu. Tetapi Alhamdulillah kami rasa tenang. Kami rasa tenang muslimin muslimat sekalian meninggalkan amanah kepada staf-staf yang ada di Malaysia. Kerana apa? InsyaAllah antara latihan kami dalam memastikan pekerja-pekerja ni amanah walaupun bos tak ada, majikan tak ada. Antara amalan yang kami lakukan pada setiap pagi kan, bila datang staff kami berkumpul. Kalau waktu PKP berkumpul dalam alam maya lah, tapi sekarang dah boleh berkumpul kan dengan SOP. Kami akan berkumpul, yang pertama kami akan membacakan Al-Quran 2 muka surat dengan terjemahan. Kemudian kami akan sama-sama membacakan Al-Maqsurat. Kemudian kami akan sama-sama berdoa. Itulah setiap pagi rutin kami. Dan kami dapati kesan daripada melakukan amalan itu secara rutin dan menjaga amanah Allah dalam menjalankan tugas, menjaga pergaulan bebas. Kemudian saya sendiri meletakkan satu etika yang ketat dalam bab pergaulan dan juga dalam bab pemakaian. Terutamanya pemakaian muslimat lah yang kita nak kena jaga, pemakaian muslimat kan. Subhanallah, dan mereka patuh kerana kita menegakkan apa? Hak-hak Allah dalam tugas. Alhamdulillah, Allah mendatangkan pekerja-pekerja yang amanah, melakukan tugas dengan efisien, dengan bersungguh-sungguh. Walaupun mereka ini di kalangan freshie, orang baru dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menapiskan ada orang yang tidak mampu nak bersama dan sebagainya kan, dari sudut mungkin akhlak, dari sudut apa dan sebagainya, maka Allah permudahkan supaya tidak lagi bersama. Macam itulah muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Jadi bila kita juga amanah sebagai majikan dan kita Allah kurniakan juga pekerja-pekerja yang amanah, maka akan datanglah ketenangan. Okey. Contohkan pengalaman saya sendirilah. Bila ada pekerja ada integriti ataupun amanah. Bila kita bagi tugas kan, saya kata, okey, Ustazah nak due date-nya adalah pukul 10 pagi besok. Tugasan ini selesai jam 10 pagi besok. Ustazah nak tengok berada di atas meja ataupun kamu boleh WhatsApp, kamu boleh tunjuk. Sekian-sekian kan, kita bagi tahu. Bila orang itu yang kita kenal seorang yang integriti, seorang yang buat kerja tekun bersungguh-sungguh, saya boleh tidur lena malam tu. Saya boleh tidur lena. Saya tak fikir dan saya tak bimbang. Tapi bila saya berikan tugasan kepada orang yang kurang amanah,
yang berdasarkan pengalaman, bila dia hantar tugasan, dia buat cincai. Bila dia hantar tugasan, dia buat biasa-biasa je. Dia tak amanah. Kita buat sebelah sini lah pula ya, sebab cahaya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Dia buat, dia tidak amanah, dia buat cincai-cincai. Muslimin muslimat. Dia tak amanah, dia buat cincai-cincai. Saya tak tidur lena malam tu. Saya tak tenang. Bila ada orang yang kita tahu dia kurang amanah, buat kerja cincai-cincai. Saya akan selalu bertanya. Saya akan WhatsApp, macam mana tugas dah buat? Macam mana kerja? Okey tak? Kamu faham tak apa yang Ustazah minta tadi? Ini bila kita beri tugasan kepada orang kurang amanah. Tapi bila kita dapati ada pekerja-pekerja staf-staf yang amanah, kita tenang. Sebab kita tahu, once kita bagi dia tugasan, kita tahu dia akan buat yang terbaik. Dan dia akan buat mengikut waktu yang kita berikan. Sekarang tolong tanya pada diri kita masing-masing, wahai para pekerja, wahai para pemegang amanah, adakah kita orang yang memberikan ketenangan kepada orang yang berikan kita amanah? Subhanallah, Allahu Akbar. Contoh ya, kita buat contoh yang lain dalam rumah tangga. Seorang isteri, dia tak pernah tinggal anak dia kepada suami dia. Satu hari dia ada urusan keluar, yang mana dia bincang-bincang cara mudahnya dalam keadaan PKP ni. Suami dia kata, tak apalah, awak pergilah selesaikan urusan awak tu, kan, biarlah saya yang jaga budak-budak. Tapi disebabkan ibu ni kan tak pernah tinggalkan anak pada ayah ni, dan ayah ni tak pernah menunjukkan kemampuannya dalam menjaga anak-anak ni, subhanallah, setiap 10 minit mak ni telefon. Assalamualaikum bang, saya tengah menunggu giliran lagi ni kat Abu Haji ni bang. Budak-budak macam mana? Okey, awak jangan risaulah, budak-budak okey je. Lepas 10 minit, bang, okey tak tu, tengok tak Fatimah, contoh ya. Tengok tak Fatimah ada kat mana? Ada kat abang? Ada ni tak ada jauh depan saya. Bang, awak tolong tengok tau, Fatimah tu lasak tu. Kan awak tak sedar kau awak tertidur. Tak lama telefon balik. Tak lama telefon lagi. Ini adalah contoh seorang yang tidak diyakini seorang yang amanah. Tapi kalau isteri ni keluar buat urusan, sampailah balik semula, Masya Allah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dengan itu, Masya Allah, mudah-mudahan dengan itu, dengan cara yang begitu, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kan, bukan nak bagi tahu, kalau isteri ni keluar, lepas tu balik semula, mungkin telefon sekali je, dia yakin bahawasanya, soalannya dia yakin suami dia seorang yang amanah. Sementara dia tak ada kat rumah, dia tak risau. Suami dia akan tengok, suami akan beri makan, suami akan tukar pampers. Tapi kalau setiap kali tanya, bang, budak dah tukar pampers, bang, budak dah makan, isteri kena khusus. Setiap kali tu kena tanya, bang, tidur macam mana, tengok budak tu menunggu. Awak jangan risau, saya jaga. Tapi setelah kali pertama suami ni dah membuktikan bahawasanya dia berjaya menjaga anak dengan baik dan terbukti dia seorang yang amanah, bila isteri ada khusus lagi, dia tak risau dah. Dia tak ada dah susah hati, tak ada dah gini-gini. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dulu peringkat awal saya bekerja kan, sebab tak pernah tinggal anak-anak pada suami, kan, tak pernah tinggal anak suami, walaupun jauh lah tempat khusus tu, saya sanggup balik pukul 10 malam, 11 malam sanggup balik. Bukan kata suami saya tak amanah, masa tu belum kita tahu dia boleh tak betul-betul tak jaga anak. Masya Allah, walaupun khusus tu di Port Dickson, walaupun di Bangi, walaupun di KL, pukul 11 malam habis khusus, balik drive pagi besok sebelum subuh dah bergerak semula. Sehinggalah rasa macam okey, memang okey dia jaga apa semua. Khususlah seminggu ke masa kerja jawatan ramai dulu, dah relax, dah tak risau sangat dah bila tinggalkan. Kadang tu pagi, petang baru call, petang, malam baru call untuk tanya keadaan anak dan sebagainya. Jadi saya nak bagi tahu, sebenarnya nak memahamkan kita, orang yang amanah ini dia tenang dan dia juga memberikan ketenangan kepada orang lain kerana dia menjalankan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tinggal lebih kurang dalam 10 minit lagi. Sekarang kan kita nak berkongsi kisah integriti ataupun sifat amanah yang ada pada beberapa orang sahabat Nabi SAW. Yang pertama, kisah Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Iman Ibnu Katsir telah dikabarkan kisah tentang sifat integriti yang ada pada khalifah pertama Islam, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Menjelang ajal Saidina Abu Bakar, beliau telah mewasiatkan kepada anaknya iaitu Sayyidatina Aisyah supaya menyerahkan barang-barang yang telah digunakan oleh beliau sebagai khalifah
seperti unta betina yang diminum susunya, mangkuk besar dan juga baldu kepada pengganti selepasnya. Selepas beliau wafat, barang-barang tersebut diberikan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab menyatakan bahawa tidak ada seorang yang begitu amanah seperti Abu Bakar. Dan subhanallah, antara kata-kata Sayyidina Umar, seingat saya ketika itu Sayyidina Umar berkata, sesungguhnya Abu Bakar telah meninggalkan kepadaku sesuatu urusan yang amat berat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bayangkan ya, hampir kewafatan Sayyidina Abu Bakar. Pada saat Abu Bakar semakin tenat dan Abu Bakar ingin meninggalkan sesuatu wasiat, lalu ketika itu Sayyidina Abu Bakar menyebutkan kepada kepada Sayyidatina Aisyah. Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Aisyah, wahai Aisyah, serahkanlah barang-barang ini, iaitu barang apa? Jadi khalifah ni, muslimin muslimat di mata Allah sekalian, menjadi khalifah, subhanallah, menjadi pemerintah, menjadi Perdana Menteri negara kota Madinah menjadi khalifah yang menguasai bukan satu negara, banyak negara. Tetapi apa harta yang dipegang, apa sahaja yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar hanyalah unta betina yang diminum susunya untuk diminum oleh khalifah, mangkuk besar dan juga baldu kepada pengganti. 3 saja harta, subhanallah, yang ada pada seorang khalifah yang memerintah banyak buah negara Islam. 3 saja harta. Harta apa yang ada? Iaitu unta betina yang diminum susu, untuk diminum susu. Kemudian yang kedua iaitu mangkuk. Kemudian yang ketiga iaitu baju baldu. Itu saja. Bila Sayyidina Umar menerima, Sayyidina Umar pun berkata, tidak ada orang yang lebih amanah dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan sepanjang dia menjadi khalifah, itu saja harta yang dipakai. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Bayangkan kita kalau kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, kerja di pejabat ke, kerja di rumah ke dan sebagainya, ada harta-harta yang diberi amanah untuk kita menjaganya. Kita diberikan meja, kita diberikan kerusi, kita diberikan laptop, kita diberikan telefon, kita diberikan tab, kita diberikan dalam pejabat kita ada apa lagi? Ada mesin photostat. Dalam pejabat kita ada kertas-kertas A4, ada lagi lah tempat untuk kita charge bateri dan sebagainya. Sejauh mana kita amanah dalam menggunakan harta-harta kerajaan, sejauh manakah kita amanah dalam menggunakan harta-harta majikan yang majikan beli. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Dalam kami menjadi majikan dalam kerja swasta juga, kita ada beri kemudahan kenderaan, kita beli kenderaan untuk syarikat, ada kenderaan NGO, kemudian ada peralatan-peralatan dan sebagainya, ada telefon sampai 30 telefon yang digunakan. Apabila kami mendapati ada di kalangan staf kami tidak amanah dalam menggunakan harta syarikat ataupun harta orang ramai, kalau kerja-kerjaan ni dia melibatkan harta orang awam dan sebagainya, kami meletakkan itu adalah satu kesalahan yang berat, kesalahan yang besar. Sehingga pernah ada di kalangan staf kami yang kami berikan surat amaran, surat peringatan, dan akhirnya diberhentikan apabila didapati tidak amanah dengan harta-harta yang dipegang ataupun harta-harta yang harta bukan milik peribadi. Sebab bila dia berhadapan dengan saya kata, kamu tahu tak, barang ini dibelikan dengan hasil daripada sekian-sekian. Ia bukan harta peribadi, dan apabila kamu melakukan untuk kepentingan peribadi kamu, maka ustazah mohon maaf, ustazah tak boleh berkompromi, sebab di situ menunjukkan kamu tidak ada sifat yang amanah. Jika dalam perkara yang kecil ini kamu tidak amanah, bagaimana ustazah nak percaya kamu boleh menjaga amanah yang lebih besar daripada perkara yang kecil ini? Subhanallah, sebab kita dah bagi peluang, kita dah bagi peringatan, tapi masih melakukan kesilapan, dan semoga ia menjadi satu pengajaran kepada orang yang lain. Jika mereka tidak amanah dalam beberapa perkara, maka mereka tidak ada tempat dan mereka tidak akan dipercayai. Dan insya-Allah saya juga mendoakan supaya satu hari dia menjadi orang yang amanah dan dia akan mendapat tempat yang baik, pekerjaan yang baik dan sebagainya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dan mati Allah sekalian. Jadi ada setengah orang yang sangat amanah, dia takut guna elektrik pun dia takut. Jadi dia dah cas awal-awal telefon peribadi dia dekat rumah, kemudian dia dah standby power bank pun cas daripada rumah. Dia takut sekiranya walaupun bos kata okey boleh je cas telefon, tapi dia fikir dia guna telefon bukan untuk kerja dan sebagainya,
Kan dia bimbang esok ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tergolong di kalangan orang yang tidak amanah. Ada orang bila nak photostat, kan setiap helai yang dia guna tu, dia gantikan yang lebih banyak. Kadang dia gantikan duit sebab dia kata mesin photostat, kalau dia photostat kat luar kena bayar berapa nilai yang sama jugalah dia bayar kepada pejabat. Dia masukkanlah dalam sekian-sekian. Dan ada juga yang jaga sungguh-sungguh, padahal mesin photostat sebelah dia je, tapi dia minta izin dengan bos ataupun dia gunakan waktu rehat untuk photostat di luar. Sedangkan dia boleh je photostat. Tetapi kenapa? Dia nak jaga amanah muslimin muslimat. Kita pernah dengar kan Khalifah Umar, bukan Khalifah Umar Al-Khattab, Khalifah Umar apa tu? Subhanallah, anak cucu Khalifah Umar. Khalifah Umar bukan Khalifah Al-Khattab. Subhanallah, Khalifah Umar. Subhanallah, Sayyidina Muhammad yang sangat amanah apabila masa tu dia tengah berurusan, kan, dia tengah menjalankan tugas sebagai pemerintah. Cuba cari Khalifah Umar. Tak, Khalifah Umar Khattab tu ialah ada Khalifah Umar di bawah lagi. Khalifah Umar. Okey, ceritanya ketika dia sedang menjalankan tugas, kan, dia guna pelita, kan. Zaman tu tak ada elektrik macam kita, gunakan pelita, kan. Subhanallah, bila dia guna pelita ni, muslimin muslimat, tiba-tiba ada anak dia datang, kan. Dia buat kerja dah lebih masa pada waktu malam, tapi sebab dia buat urusan negara, jadi dia guna pelita. Tapi bila anaknya datang untuk bincangkan sesuatu urusan, bukan urusan kerajaan, mungkin urusan peribadi, nak tanya soalan ke apa, nak bincang apa, dia terus menutup pelita tersebut dan dibukakan pelita rumah. Maksudnya dia bimbang, kan, daripada yang dia gunakan ini. Faham tak? Kamu cari je nama Khalifah Umar. Tak, ini Khalifah Umar Al-Khattab. Kamu cari je nama Umar, nanti keluar lagi nama-nama. Faham tak? Sebab Ustazah dia tahu bukan Khalifah Umar. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nak ceritakan ada satu kisah lagi, tapi kisah ni agak panjang, masa kita pun dah nak habis. Okey, sekarang ni kan kita nak pergi kepada kisah Khalifah Umar Al-Khattab pula, ya. Kisah Khalifah Umar Al-Khattab. Di dalam kitab Syaqiyatun yang dikarang oleh As-Salabi, pada suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Talib melihat Sayyidina Umar Al-Khattab menunggang kuda dengan laju. Lalu beliau bertanya, ya, kisah ni Masya Allah. Beliau bertanya kepada Sayyidina Umar akan hala tujunya. Sayyidina Umar menjawab bahawa beliau sebenarnya sedang mengejar seekor unta yang disedekahkan yang sudah lari. Lalu Sayyidina Ali menyatakan bahawa perbuatan beliau itu akan merendahkan martabat para khalifah yang akan dilantik selepasnya nanti. Namun Umar menjawab, walau seekor kambing pun yang terlepas berlari ke pantai, maka aku juga akan dipersoalkan oleh Allah pada hari kiamat akan hal kambing itu. Subhanallah. Okey, apa ceritanya ni muslimin muslimat nikmat Allah sekalian? Macam ni, ketika itu Sayyidina Ali dia melihat Sayyidina Umar Al-Khattab menunggang kuda dengan laju. Dia tunggang kuda laju. Lalu beliau bertanya kepada Sayyidina Umar akan hala tujuannya. Sayyidina Umar menjawab bahawa beliau sebenarnya sedang mengejar seekor unta yang disedekahkan yang sudah lari. Maksudnya Sayyidina Umar ni kata, aku sedang mengejar seekor unta yang telah disedekahkan oleh seorang, kan, untuk dijadikan amanah kepada dia untuk dijaga ataupun untuk dimanfaatkan. Sedangkan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya, Sayyidina Umar Abdul Aziz, subhanallah. Sayyidina Umar iaitu Gubernur Madinah. Sayyidina Umar dibesarkan, okey, kematian ayahnya. Okey, begitulah, ya. Ada dua orang nama Sayyidina Umar Abdul Aziz, bukan Sayyidina Umar Al-Khattab tadi tu, kisah tu. Jadi muslimin muslimat, ceritanya Sayyidina Umar ni seorang yang sangat integriti, seorang yang sangat amanah ni. Padahal seorang khalifah ni boleh saja dia perintahkan kepada petugas ataupun kepada pekerja, boleh saja suruh, kan, staf bawahan pergi kejar. Tetapi subhanallah, bila Sayyidina Ali ni tanya, wahai Umar, kamu buat apa? Aku sedang mengejar unta. Lalu Sayyidina Ali pun berkata, perbuatan beliau itu akan merendahkan martabat para khalifah yang akan dilantik selepasnya nanti. Namun Umar menjawab, walau seekor kambing pun yang terlepas berlari, maka aku akan dipersoalkan oleh Allah pada hari kiamat kelak akan hal kambing tu. Soalannya, Khalifah Umar ni menyebutkan, kalau kambing pun lari, subhanallah, pasti aku akan mengejar. Subhanallah, dan aku akan ditanya. Pernah kan ada satu kisah Sayyidina Khalifah Umar ni, kan, dia suka pada waktu malam dia akan pergi subhanallah, dia akan pergi ke mana pada waktu malam. Khalifah Umar ni
Waktu malam dia akan pergilah mengelilingi kan kota Madinah kan, untuk mencari-cari, untuk ziarah, untuk melihat keadaan orang-orang di kota Madinah. Dan diceritakan satu ketika, subhanallah, Saidina Umar ni mendengar kan ada seorang ibu, subhanallah, yang sedang masak. Seorang ibu yang sedang masak, masya-Allah, yang sedang masak dalam keadaan anak-anaknya sedang menangis, masya-Allah. Ceritanya, masya-Allah, ceritanya saya tak ingat secara tepat. Saidina Umar ni ataupun dia meminta izin kan, okey, masak batu kerana tak punya makanan. Okey, Khalifah Umar Khattab tidak sengaja, subhanallah. Okey, subhanallah, close. Okey, insya-Allah muslimin muslimat, kerana masa sudah habis, kita berhenti setakat ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.